Assalamualaikum semua. Jadi kita teruskan lagi dengan deria kedua, yang mana sebelum ni juga kita dah bincang deria pendengaran. Untuk hari ini juga kita akan bincang deria penglihatan. Seperti yang semua nampak di depan tu, deria penglihatan, organ deria yang mainkan peranan penting bagi deria penglihatan adalah mata. Jadi tugasan lepas, mata manusia juga telah cikgu minta semua murid lukiskan struktur mata serta fungsi dia. Jadi untuk hari ini kita imbas sepintas lalulah, kita imbas sikit-sikit apa yang dikatakan sebagai deria penglihatan, yang mana deria penglihatan menggunakan organ deria mata. Seperti yang kita tahu, tugas utama untuk melihat. Seperti yang kita nampak juga di depan ni adalah apa yang dikatakan sebagai tugas utama mata kita, membenarkan kita untuk melihat. Selain daripada itu juga, kalau kita perhatikan mata manusia itu sendiri, dia merupakan berbentuk bola yang agak pipih. Bukan bola macam bola sepak lah, tapi dia ada bentuk pipih dia tu. So seterusnya, untuk makluman juga, mata kita mempunyai bahagian hadapan mata, yang mana bahagian hadapan tersebut dilindungi oleh kelopak mata. Serta seterusnya, bola mata itu sendiri terdiri daripada 3 lapisan. Ni antara maklumat umum berkaitan dengan mata manusia. So seperti yang kita nampak juga sebelum ni, tu adalah makluman 3 lapisan mata tadi, sklera, koroid dan juga retina. Ataupun kita boleh perhatikan juga pada gambar rajah di depan ni. So ni adalah gambar rajah untuk struktur bahagian mata kita. So ni kita hanya nampak pandangan hadapan seperti yang ada pada gambar rajah di sini. Mungkin yang mana kita perhatikan, kita hanya nampak dekat bahagian depan mata kita je. Tapi sebenarnya bahagian dalam mata kita ada banyak struktur yang lebih kompleks lagi. So kita ingat satu persatu. Kalau kita perhatikan di situ, kita ada sklera, kita ada juga bahagian yang kedua, kita ada koroid, lapisan kedua mata. So yang mana kalau kita perhatikan daripada depan ni, kita boleh nampak struktur yang berwarna putih tersebut, tu merupakan bahagian koroid, mata putih kita. Selain daripada itu juga, kita boleh nampak juga kita ada lapisan ketiga, retina. So retina daripada pandangan hadapan kita dah nampak. Retina berada di dalam mata, lapisan paling dalam, lapisan ketiga. Okey, lagi seterusnya pada mata juga, kalau masih ingat lagi, ada bintik kuning ataupun dengan nama lain situ diberi sebagai fovea. Dalam buku teks tak silap cikgu tak ada. Seterusnya kita ada bahagian lain yang berada pada tengah-tengah sini sebenarnya. Ini merupakan bintik buta. So kita ada bintik buta pada lengkuk dia tersebut. Juga kita ada saraf yang menghantar maklumat daripada organ deria mata ke otak yang kita panggil sebagai saraf optik. Okey, tu antaranya lah. Banyak lagi sebenarnya. Seperti yang kita boleh nampak situ, tu adalah otot mata yang memegang bola mata kita dalam soket mata dekat tengkorak. Ada juga bahagian dalam mata yang kita panggil gelemaca. Ini adalah dalam bentuk cecair. So cecair gelemaca ni lah yang akan menjadikan bola mata berbentuk bulat, kekal dengan keadaan bulat dia sebab adanya gelemaca. Seterusnya ada depan. Okey, sini sebenarnya kalau kita perhatikan, mungkin gambar rajah ni sedikit bergerak kedudukan dia. Gelemaca di depan ni. So cecair yang berada di hadapan mata kita. So situ kita panggil gelemaca. Ataupun kalau kita tengok sini anak mata ni tengah-tengah ni. Cikgu sambungkan sikit tengah-tengah ni. Tu adalah anak mata. Seterusnya kita ada juga lapisan depan mata kita panggil dia sebagai kornea, melengkung di sini ni. Kalau kita perhatikan, cikgu labelkan dengan lapisan merah ni adalah lapisan kornea. Dan seterusnya kita ada iris. Jadi kalau kita tengok mata pandangan hadapan, irisnya di sini. Iris. Ni kedudukan iris. Manakala anak mata di sini, dekat tengah-tengah ni, warna hitam ni, tu adalah anak mata. Jadi dari situ kita boleh nampak, kita mungkin hanya nampak dari depan, kita boleh nampak iris, kita boleh nampak anak mata dan kita boleh nampak bahagian koroid. Serta kita ada juga ligamen penggantung. Ligamen penggantung di sini, dia akan berfungsi memegang kanta mata kita. So kalau kita ada juga situ konjungtiva, ni adalah kelenjar yang akan merembeskan air mata. Serta kita boleh tengok juga sini jasad silia. Okey, jadi tu antara gambar rajah struktur bahagian mata. Jadi selain daripada struktur bahagian
Kalau kita tengok juga fungsi, pastikan semua pelajar boleh ingat fungsi struktur bahagian mata. Boleh nampak satu persatu di sini. Ataupun dari cikgu tak mau baca satu persatu, boleh baca daripada buku teks, boleh diperhatikan struktur ataupun fungsi struktur dan fungsi bahagian mata. Tolong baca satu persatu. Tolong ingat apa fungsi setiap struktur mata. Yang paling penting sekali boleh bezakan di manakah struktur-struktur mata tersebut, terutamanya sekali bahagian yang boleh mengekalkan bentuk bola mata. Kalau kita tengok sini, bahagian yang boleh mengekalkan bentuk bola mata. Melindungi dan mengekalkan bentuk bola mata. So, kita ada struktur yang kita panggil sebagai sklera. Mungkin juga kita kena tahu pupil tu merujuk kepada anak mata. Okey, anak mata. Ataupun nama lain dia, kalau dalam buku teks mungkin dia akan panggil anak mata. Ataupun ada setengah-setengahnya dia akan tulis sebagai pupil. Okey. Jadi sini antara fungsi utama pupil, mengawal jumlah cahaya yang memasuki mata. Jadi untuk struktur dan fungsi mata boleh rujuk lagi dekat buku teks. Sila tengok gambar rajah, pastikan boleh bezakan setiap bahagian yang terdapat pada gambar rajah mata. Walaupun kompleks, kena ingat struktur dan juga fungsi mata. Jadi untuk hari ini, ini antara lagi yang perlu kita tahu berkaitan dengan struktur dan fungsi mata. So untuk hari ini sebenarnya cikgu nak, ni pun sama gambar rajah yang ada dekat buku teks, boleh diperhatikan. Dekat buku teks memang satu persatu ditunjukkan dan diceritakan fungsi. So ni adalah fungsi. Yang bawah-bawah ni semua ni merupakan fungsi. Jadi kalau kata kat mana fungsi mata tak tahu. Jadi dekat buku teks tu sendiri ada dinyatakan apakah dia fungsi mata. Tulisan Dr. Syamil. Okay, tak apa. Okay, seterusnya yang paling penting sekali mekanisme penglihatan. Jadi kita boleh tengok gambaran keseluruhan ni bagaimana pergerakan cahaya. Jadi bila kita lihat suatu objek, cahaya daripada objek tersebut akan diterima oleh mata kita. So cahaya yang diterima oleh mata, kita boleh perhatikan laluan dia sehinggalah cahaya yang memasuki mata tersebut kita boleh terjemahkan maklumat, kita tahu apa yang kita tengok, apa objek yang kita lihat. So di sini merupakan laluannya, yang mana kalau kita perhatikan cahaya tersebut, cahaya yang kita lihat tu, cahaya yang kita perhatikan, cahaya yang daripada sesuatu objek tu bila bergerak dalam udara, seterusnya dia akan sampai ke mata kita. Bila sampai ke mata kita, organ pertama yang menerimanya adalah kornea. So bila dah sampai dekat kornea, kornea akan membiaskan cahaya tadi ke gelem air. Gelem air duduk depan. So bila dah masuk ke dalam gelem air akan membiaskan lagi cahaya tu masuk ke anak mata. Bila dah melalui anak mata ni dia ada fungsi dia. Kalau kita perhatikan, dia berfungsi mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. So bila cahaya tu banyak, anak mata akan mengecil. So jumlah cahaya yang masuk akan jadi sesuai dengan apa yang kita nak. Jadi jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata kita tu akan dikawal kepada kuantiti yang sepatutnya. So tu anak mata. So dia akan kawal kuantiti cahaya. So bila cahaya tu dah masuk ke dalam mata secukupnya, cahaya tadi akan melalui kanta. Bila dah melalui kanta akan memfokuskan cahaya melalui gelemaca, hok duk kat tengah-tengah dalam dia tu. Daripada gelemaca juga akan membiaskan lagi sehingga sampai ke retina. Jadi retina, kalau masih ingat lagi, lapisan paling dalam mata. So bila lapisan paling dalam mata tu telah menerima cahaya yang kita lihat, retina tadi, dia ada satu kawasan yang mana sangat peka kepada cahaya yang kita panggil sebagai bintik kuning. Jadi bila cahaya sampai ke bintik kuning, bintik kuning. Payah nak adjust sini, tak apalah. So bila sampai ke bintik kuning tadi dia akan bintik kuning tadi dia akan menerima cahaya tersebut. Cahaya tersebut akan dihantar melalui saraf optik. Di sini
Bila dah bintik kuning terima cahaya, bintik kuning akan membantu menukarkan maklumat kepada impas saraf. Jadi daripada situ impas saraf akan dihantar melalui saraf optik dan terus sampai ke otak. Bila dah sampai dekat otak, di sini image ataupun apa-apa yang kita tengok, maklumat tadi akan ditafsir. So bila otak kita dah tafsir, otak kita dah terjemahkan apa yang kita lihat, jadi kita pun dapatlah melihat objek tersebut. Walau bagaimanapun, bila kita perhatikan, kita akan nampak objek tersebut dalam keadaan kedudukan tegak. Tapi untuk makluman, sebenarnya image objek yang sampai yang berada di dalam mata sebenarnya dalam keadaan songsang. Seperti yang kita boleh perhatikan pada gambar di sini. Okey, ni contoh bila cahaya daripada pokok masuk ke dalam mata. Bila dah melalui lapisan bahagian kornea, melalui bahagian gelam air, melalui anak mata, masuk ke dalam kanta, dibiaskan oleh gelam maca dan sampai kepada bintik kuning yang ada di sekitar sini. So bila sampai dekat bintik kuning, di sini kita akan nampak image dia. Walaupun cahaya tu kita nampak objek tu tegak, dalam mata kita image-nya adalah nyata, songsang dan juga lebih kecil. Jadi image yang songsang, nyata, songsang, kecil ni akan dihantar, maklumat tersebut akan dihantar melalui saraf optik. So bila dihantar melalui saraf optik, otak kita akan terjemahkan. Walaupun image terbalik, tapi otak akan terjemahkan dalam keadaan seperti yang kita nampak. Seperti asal objek dia, kita nampak pokok pucuk berada di atas, akar umbi dia tu berada dekat bahagian bawah. Tu bagaimana mekanisme penglihatan. Atau kita boleh tengok juga ringkasan lagi seperti yang ada dekat buku teks, muka surat. Okey, buku teks kalau diperhatikan pada muka surat okey 18. Muka surat 18, Rajah 1.15. Mekanisme pendengaran. So boleh tengoklah dekat buku teks tu, ni contoh dekat buku teks cahaya daripada lilin. So kita boleh tengok cahaya tersebut, bagaimana cahaya tersebut, cahaya dari objek memasuki bahagian kornea, diikuti dengan gelam air. Sini yang pertama kornea, melepasi gelam air, lepas tu dia akan melalui depan ni anak mata sini, memang ada anak mata di tengahnya. Daripada anak mata akan sampai ke bahagian melalui kanta mata, melalui gelam maca, akhirnya sampai ke retina. So kita boleh nampak lapisan retina yang berwarna kuning. Jadi di sini semua bahagian mata ini akan memfokuskan, dia akan berfungsi memfokuskan sinar cahaya dari objek ke retina. Dari sini ni semua dia fokus bila sampai ke retina. So bila dah sampai pada retina, seperti yang cikgu maklum, sinar cahaya akan merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impas saraf. So di sini ada fotoreseptor. Pada bahagian bintik kuning di sini ada banyak fotoreseptor, reseptor yang peka terhadap cahaya. So bila fotoreseptor tu menerima cahaya, dia akan menghasilkan impas saraf. So bila impas tu terhasil, impas akan dihantar melalui saraf optik. Okey, dia akan hantar melalui saraf optik. Dia akan dihantar melalui saraf optik, dan bila dah melalui saraf optik, maklumat tersebut akan sampai ke bahagian otak kita. So dah sampai dekat otak, otak akan mentafsirkan impas tersebut, image yang kecil dan dalam keadaan terbalik pada retina akan kelihatan tegak. Sebab tugas otak kita yang mana dia mentafsirkan image tadi. Jadi bila dah tafsir image dah nampak, jadinya dari situ kita akan dapat melihat sesuatu objek daripada mekanisme penglihatan. Jadi kita nampak benda tu macam tak boleh nak bayangkan rupa dia. Tapi inilah hakikat seharian. Bila kita lihat sesuatu objek, inilah yang berlaku dalam mata kita. Oleh kerana mata kita boleh berfungsi dengan sempurna, kita dapat melihat sesuatu objek. Jadi tolong ingat daripada mana permulaan daripada cahaya tu, apakah bahagian mata yang terlibat di dalam proses bagaimana kita boleh melihat sesuatu objek. Struktur bahagian mata mana yang menjalankan fungsi untuk membolehkan mekanisme penglihatan berlaku.
Jadi itu sahaja untuk mekanisme penglihatan.